salam sejahtera. Kami daripada Program 13 iaitu Flexible akan membentangkan tentang e-portfolio presentation. So pertama adalah pengenalan perniagaan, iaitu jenis perniagaan kami adalah jenis perniagaan produk. Seterusnya ialah industri perniagaan, iaitu kami industri makanan dan juga minuman. Dan seterusnya ialah jenis produk, iaitu kami menjual carbonaris, spaghetti carbonara dan juga vanilla pudding. Seterusnya adalah syarikat organisasi. Kami mempunyai 10 jabatan yang disandang, iaitu yang pertama ialah pengarah eksekutif awaltif, yang kedua ialah timbalan pengarah iaitu saya, Nur Zulaikha, yang ketiga ialah setiausaha Syahlia Natasha, yang keempat ialah eksekutif kewangan iaitu Sunita, yang kelima ialah eksekutif projek jualan iaitu Aiman, yang keenam ialah eksekutif pemasaran iaitu Aisyah, yang ketujuh ialah eksekutif operasi iaitu Azrul, yang kedepan ialah pengurus produk iaitu Natasha, yang kesembilan ialah pengurus jualan iaitu Fisha, dan yang terakhir adalah penganalisis jualan iaitu Janabi. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Aiman bin Haji. Hari ini saya terangkan tentang marketing strategi bagi syarikat kami, Flexible Boom. Seperti yang kita tahu, strategi pemasaran ini sangat penting dalam aktiviti perniagaan. Oleh itu, syarikat kami menggabungkan strategi pemasaran secara tradisional dan digital. Seterusnya, strategi pemasaran atau platform yang kami guna, macam yang kita tahu melalui IG ni, syarikat kami ambil gambar-gambar yang berkualiti. Kami upload video-video pendek untuk menerangkan contohnya keistimewaan kami punya produk, harga-harga dia, di mana kami jual. Jadi dia memudahkan para pelanggan untuk akses tu produk. Seterusnya apa yang kami dapat lepas kami guna ni IG, dia macam cara penggunaan IG ni pun senang, mudah untuk upload tu video. Lepas tu mudah menarik minat pembeli. Platform yang kedua pula kami guna Facebook. Macam kita tahu kalau kita mau tingkatkan sasaran pelanggan kah, atau kita mau kasih luas lagi kita punya strategi pemasaran, kita boleh guna Facebook. Sebab Facebook ni tak kira umur, tua muda semua pakainya Facebook. Lepas tu cara upload pun senang, sama macam IG tadi. Yang manakala platform yang ketiga pula kami guna ialah kami guna WhatsApp. Macam kita tahu WhatsApp ni dia merupakan saluran komunikasi secara langsung kepada pembeli. Maksudnya jurang antara pembeli dengan penjual tu dia dekat gitu. Maksudnya kalau pembeli ni mau membeli, senang dah, dia tinggal kontak tu penjual dan dia boleh akses sudah tu produk. Akhir sekali, platform kami guna poster dengan video. Okay, macam kita tahu poster dan video ni merupakan strategi pemasaran atau paling basic lah. Sebab kalau kita mau promote kita punya produk, mesti kita buat poster dia, mesti kita buat video untuk macam menarik minat, untuk buat tu pelanggan lagi mau ambil tahu pasal kita punya produk gitu. Itu sahaja dari saya, sekian, terima kasih. Untuk pencapaian utama kami menjual 231 Maggi Kerabu, 85 kotak spaghetti carbonara dan 115 cawan vanilla blue coral. Sambutan ini menunjukkan produk kami diterima dengan sangat baik oleh pelanggan, khususnya di kalangan warga kampus. Seterusnya, dari aspek keuntungan, Flexible Boom mencatatkan jumlah keuntungan kasar sebanyak RM2,285.50 yang belum dibahagi kepada 10 ahli kumpulan. Keuntungan ini membuktikan usaha kami dalam menguruskan perniagaan dengan efisien. Dan kami juga menerima komen positif daripada pelanggan dan rakan perniagaan tempatan. Salah seorang pelanggan berkata, produk ini sangat sedap dan sesuai dengan cita rasa saya. Manakala seorang rakan perniagaan tempatan menyatakan kreativiti produk ini menunjukkan potensi besar dalam pasaran makanan kampus. Kesimpulannya, prestasi jualan yang memperangsangkan dan maklum balas positif ini memberikan keyakinan kepada kami untuk terus memperbaiki dan mengembangkan Flexible Boom pada masa akan datang. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi, aliran tunai akaun syarikat termasuklah kemasukan dan pengeluaran duit ke dalam akaun syarikat dengan modal permulaan bisnes, iaitu wang yang dikumpul setiap ahli sebanyak RM20 dengan jumlah 200. Jadi dengan RM200 tu kami gunakan untuk sewa tapak dan juga sebagai modal jualan yang pertama. Jadi baki yang tinggal hanyalah RM111. Okay. Kemudian pada tarikh 11/11/2024 kami menjual untuk kali pertama, iaitu mie kerabu Maggi. Kami mendapat kemasukan semula sebanyak RM318.50. Baki yang tinggal hanyalah RM239.50. Kemudian pada tarikh 8 Disember kami menjual kali kedua. Kami menjual 3 item. Jadi pendapatan yang kami dapat pada tarikh itu sebanyak RM913.50.
Jadi modal untuk pengeluaran jualan pada hari itu sebanyak RM160.70. Jadi untung bersih yang kami dapat pada hari tersebut RM722.80. Okey. Kemudian pada 18 hari bulan 12 pula kami menjual lagi kerabu Maggi dengan pendapatan RM381 dan apabila kami tolak dengan modal, baki yang tinggal hanyalah RM335 1 sen. Okey. Kemudian untuk jualan expo, kami menjual ketiga-tiga item dan hasil pendapatan semua sekali pada hari tersebut ialah RM961.50. Jadi bila kami tolak dengan modal sebanyak RM87.28, baki yang tinggal untuk kami banyak RM874.22. Di jumlah keseluruhan pendapatan syarikat kami apabila ditambah baki yang tinggal setiap kali kami menjual termasuklah modal permulaan kami sebanyak RM2,282.53. Jadi apabila kami bahagikan 10 untuk setiap ahli, setiap orang akan dapat RM228.25. Jadi itu ialah jumlah keseluruhan keuntungan bersih syarikat kami. Jadi pengurusan keuangan syarikat kami merupakan salah satu sistem yang sistematik lah, di mana kami ada untung kasar apabila kami dapat hasil pendapatan pada hari tersebut dan kami tolak dengan modal, jadi kami akan dapat untung bersih. Jadi untung bersih itu merupakan keuntungan yang kekal lah untuk syarikat kami. Itu saja. Dalam proses menjalankan sebuah syarikat atau perniagaan, risiko dan masalah boleh terjadi. Antara cabaran yang kami hadapi adalah dari segi pengurusan bahan mentah. Bahan-bahan mentah ini digunakan untuk menghasilkan produk dan mudah menjadi rosak jika tidak disimpan dengan cara yang betul. Contohnya, terdapat bahan mentah yang menjadi rosak karena disediakan terlebih awal sebelum hari jualan. Oleh itu, produk terpaksa disediakan tanpa bahan tersebut. Seterusnya ialah masalah yang dihadapi ketika menjual ialah masalah aliran tunai. Kekurangan ketersediaan wang tunai ketika menjual ini menukarkan pelanggan untuk membayar secara tunai dan mendapatkan wang pulangan baki dengan kadar segera. Terdapat pelanggan yang terpaksa membeli barangan di gerai lain dahulu untuk mendapatkan wang kecil. Semasa menjual, terdapat pelanggan yang membeli produk kami dengan menggunakan RM50 dan ini menukarkan kami untuk memberikan wang pulangan baki dengan kadar segera. Kesannya, proses pembelian secara tunai ini tidak berlaku dengan lancar. Untuk solusi yang pertama, bagi kami kekurangan modal dari segi permasalahan. Jadi, kami ada beberapa solusi dari bulan kami. Yang pertama ialah kami memulakan dari skala kecil lah. Sebagai contoh, fokus pada keperluan asas saja untuk permulaan penjualan masa itu. Yang kedua ialah kekurangan kos dengan menggunakan sumber yang sedia ada atau bahan yang lebih murah dan berkualiti. Seterusnya kami melakukan strategi pemasaran yang lebih efisien. Kami menggunakan media sosial untuk promosi, maksudnya kami menggunakan media sosial untuk promosi percuma. Yang kedua ialah jalinkan hubungan dengan pemborong atau pelanggan tetap untuk aliran tunai yang lebih baik. Seterusnya ialah kami mengurus aliran tunai dengan lebih ketat atau lebih terjaga. Membuat budget yang teliti dan kawal pembelanjaan. Yang kedua ialah kami memastikan setiap pembelian memberi impak maksimum terhadap penghasilan produk. Yang terakhir, kami menggunakan teknologi kos rendah. Sebagai contoh, kami menggunakan teknologi modern yang menjimatkan kos dan meningkatkan productivity. Sebagai contoh, macam kita di BMS ini, dalam pertanian, gunakan aplikasi pintar untuk pemantauan tanah atau sistem pengairan tertisam, drip irrigation, yang mudah tetapi efisien. Sekian, terima kasih. Untuk bahagian solution yang seterusnya adalah perniagaan kami menyediakan perkhidmatan secara cash on delivery, di mana untuk mengelakkan kesukaran pelanggan bagi membeli secara langsung disebabkan lokasi atau kekangan masa. Ini bertujuan untuk menambah baik dan memastikan penghantaran cepat dan efisien kepada pelanggan. Manakala untuk solution yang kedua adalah mengenai kos penyimpanan dan pembungkusan yang terjamin berkualiti, iaitu perniagaan kami juga mempunyai ruang penyimpanan seperti tempat tahan sejuk atau bekas simpanan untuk bahan-bahan mentah, terutamanya dalam pembungkusan seperti kotak makanan, plastik, sudu, bafu, straw dan sebagainya. Seterusnya ialah cadangan dan saranan. Yang pertama ialah kembangkan jenis produk seperti memperkenalkan produk baharu yang lebih menarik untuk memenuhi permintaan pelanggan yang berbeza, seperti menawarkan produk yang bermusim atau edisi khas bagi menarik lebih ramai pelanggan. Kedua ialah tingkatkan usaha pemasaran seperti menggunakan iklan berbayar di media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk meningkatkan capaian produk, seperti menjalankan kerjasama dengan influencer atau selebriti tempatan untuk mempromosikan jenama kepada khalayak yang lebih besar. Ketiga ialah memperbaiki komunikasi dalam pasukan seperti mengadakan mesyuarat berkala untuk memastikan semua ahli pasukan memahami tugasan masing-masing dan sentiasa selaras dengan matlamat syarikat.
seperti menggunakan alat pengurusan seperti Trello atau Notion untuk mengatur kerja secara lebih teratur. Yang keempat ialah penambahbaikan platform online seperti menawarkan promosi, diskaun dan pakej istimewa untuk meningkatkan jualan dalam talian, seperti menggunakan maklum balas pelanggan untuk memperbaiki pengalaman membeli belah di website. Kelima ialah memperkukuh hubungan dengan pelanggan seperti mencipta program kesetiaan pelanggan atau membuat giveaway untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan sedia ada dan menarik pelanggan baru. Dan seterusnya, company haruslah sentiasa responsif terhadap pertanyaan pelanggan di media sosial atau platform online. Dan keenam ialah company perlulah menyertai lebih banyak acara seperti acara-acara fizikal, festival makanan atau bazar untuk memperkenalkan produk kepada pelanggan secara langsung. Manfaat peluang ini untuk mendapatkan maklum balas pelanggan dan mempromosikan pelbagai produk. Facebook syarikat ini dibuat untuk membuat live pada hari berlangsungnya hari jualan APK dengan mengikut masa yang telah ada pada tentatif program tersebut. Sebanyak live syarikat kami telah mendapat sebanyak 7 like dan 10 komen semasa live tersebut berlangsung. Yang kedua adalah TikTok syarikat. TikTok syarikat ini dibuat untuk memaparkan setiap aktiviti yang dilakukan serta membuat live pada hari APK, tetapi diubah menjadi Facebook yang menjadi tempat untuk membuat live. Bab yang ketiga adalah Instagram syarikat. Instagram ini dibuat untuk memaparkan setiap aktiviti yang dilakukan seperti memuat naik poster, video dan gambar atau carta organisasi sesuatu syarikat. Maklum balas pelanggan. Ramai customer repeat untuk makanan kerabu Maggi kerana ia sangat sedap.